Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, sudah lama kita bercuti, kita berjumpa lagi pada tahun ini. Kini kamu sudah meningkat naik ke darjah 6. Jadi, diharap kamu dalam keadaan sihat dan kita kena mempraktiskan cara pembelajaran baru iaitu cara pembelajaran dari rumah. Jadi, pada tahun ini, teacher akan mengajar kamu 2 subjek iaitu Bahasa Inggeris dan Pendidikan Seni Visual. Jadi, sebelum kita memulakan pengajaran kita, apa yang perlu kamu ada? Yang pertama adalah buku teks. Darjah 6 ini adalah buku teks darjah 6 seperti yang kamu lihat dalam background PowerPoint tu, itulah cover depan buku Pendidikan Seni Visual. Jadi, yang ini kamu akan dapat kemudian. Ini adalah satu medium yang paling utama untuk menjadi rujukan kamu ya. Jadi yang kedua, teacher nak kamu ada satu buku kulit coklat ni, buku latihan untuk kamu mencatat semua nota-nota yang akan disampaikan melalui pengajaran dan pembelajaran kita. Dan yang ketiga, kamu kena ada drawing block lah. Jadi drawing block tu kita akan guna untuk latihan-latihan yang akan kita buat. Jadi seperti biasa medium-medium yang kita guna selama ni seperti pensel 2B, warna air, crayon, kamu semua kena ada lah. Jadi semua aktiviti kamu perlu buat di rumah bersama dengan bantuan ibu bapa. Dan cara penghantarannya nanti untuk nota kamu perlu hantar bila kita buka sekolah nanti. Jadi semua nota-nota ada di dalam buku yang warna coklat ni lah. Dan untuk hasil seni kamu hantar melalui WhatsApp lah untuk teacher tengok dan teacher nilai sama ada kamu buat ataupun tidak. Okey. Okey, sekarang kita akan refresh balik apa yang kamu pernah belajar sebelum ni. So, di dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual ada 4 bidang yang utama. Jadi, bidang yang pertama adalah bidang menggambar. Bidang yang kedua adalah membuat corak dan rekaan. Bidang ketiga adalah membentuk dan membuat binaan. Dan bidang yang akhir sekali adalah mengenal kraft tradisional. Jadi di dalam menggambar ni ada beberapa aktiviti. Ni teacher senaraikan sedikit je lah aktiviti iaitu lukisan, catan, poster dan cetakan. Di bawah bidang membuat corak dan rekaan, kamu ada aktiviti pualam. Aktiviti pualam tu aktiviti yang kamu menggunakan cat minyak, ikat dan celupan yang kamu buat kain ataupun t-shirt yang kamu celup dalam pewarna. Ringgisan dan percikan menggunakan berus gigi yang selama ni kamu pernah buat. Dan bidang yang ketiga adalah membentuk dan membuat binaan. Jadi aktiviti yang ada adalah mobile, diorama. Diorama ni kamu menggunakan berbagai medium untuk membuat satu situasi sama ada contohnya diorama dalam zoo, hidupan laut dan sabar. Yang bidang yang keempat adalah mengenal kraft tradisional. Jadi di bawah mengenal kraft tradisional ada aktiviti alat mempertahankan diri. Rasanya sebelum ni kamu pernah buat membuat keris. Itu adalah di bawah kraft tradisional dan yang ni yang kamu tak nampak ni adalah membuat perhiasan diri. Kita pernah buat gelang, cincin, jadi itu di bawah kraft tradisional. Jadi yang warna kuning ni semua adalah bidang pendidikan seni visual iaitu menggambar, membuat corak dan rekaan, membentuk dan membuat binaan, mengenal kraft tradisional dan yang warna biru ni adalah aktiviti-aktiviti yang kamu dah buat dah semua sebelum ni. Cuma bila dah darjah 6 ni dia ada ansur maju. Dia lebih canggih lah daripada yang kamu buat di darjah 5 dahulu.
Okey, di bawah bidang menggambar ada beberapa teknik yang boleh kamu gunakan. Jadi di sini teacher senaraikan 8 teknik. Yang pertama adalah collage. Jadi collage ini akan diterangkan selepas ini. Teknik dia adalah berbeza dengan teknik mozaik. Nampak macam hampir sama tetapi kita dapat bezakan antara collage dan mozaik tu melalui hasil seni yang kamu hasilkan. Yang kedua adalah resist. Resist adalah penggunaan lilin ataupun crayon berlilin di mana kita membuat garisan di luar dan kita menggunakan watercolor lah untuk kita mewarna supaya dia tidak terkeluar daripada garisan. Teknik gosokan yang biasa kamu guna sama ada kamu menggosok di atas duit shilling, dekat kulit kayu. Jadi montaj adalah biasa kita gunakan di dalam poster. Kamu menggunakan gambar-gambar daripada majalah, daripada surat khabar dan tampal di dalam hasil seni. Capan mengecap lah. Dia berbeza dengan catan. Capan ni kamu cop kentang. Jadi catan tu adalah lukisan yang menggunakan warna air dan yang terakhir adalah gurisan. Gurisan ni kamu menggunakan crayon, mewarna keseluruhan kertas lukisan kamu dan kamu menggunakan alatan yang tajam seperti lidi untuk melukis. Okey, sekarang kita refresh balik apa yang kita pernah belajar masa darjah 4, darjah 5 iaitu teknik lukisan. Ramai orang keliru teknik lukisan dengan teknik catan tu macam mana? Jadi teknik lukisan kita menggunakan media-media kering seperti pensel warna, pastel, crayon lah, arang ataupun pen. Jadi proses membuat garisan macam ni, dia membuat garisan teknik melorek kita buat shading lah dan menggosok macam ini. Kakak kamu ni dia membuat teknik gosokan, dia membuat shading menggunakan teknik gosokan. Jadi ini adalah hasil karya yang betul yang dihasilkan oleh kakak dan abang kamu pada tahun lepas. Ya, jadi ada beberapa contoh yang teacher nak tunjuk. Teacher simpan lagi karya mereka. Macam contoh ini. Kalau kamu nampak lah. Ini adalah hasil karya betul lah. Yang dihasilkan oleh kakak kamu. Kamu boleh tengok. Memang teliti cara dia melukis. Sampaikan apa yang tertulis di pemadam tu pun kamu boleh nampak. Jadi, iaitu yang pertama, yang kedua. Yang ini. Kalau kamu nampak, kita dekatkanlah. Okey, jadi yang ini memang kamu nampaklah dia ada melorek tona tu, shading dia tu untuk menjadikan lukisan itu hidup. Dan yang ketiga, inilah. Kalau kamu nampak memang macam hiduplah lukisan yang dihasilkan oleh kakak dan abang sebaya dengan kamu, darjah 6. Selain daripada menggunakan pensel, untuk slide seterusnya ada teacher letakkan beberapa medium lain seperti menggunakan gabungan crayon dan pensel seperti lukisan inilah. Kamu tengok lukisan kakak kamu ni cantik. Teknik cerminan. Jadi yang atas ni adalah yang lukisan yang betul dan di bawah ni adalah bayangan cerminan daripada objek di atas. Jadi yang background ni menggunakan crayon dan objek menggunakan pensel. Itu antara hasil kerja yang lain yang menggunakan crayon dan pensel adalah yang inilah.
Jadi yang ini, okey. Jadi background dia dibuat menggunakan crayon dan menggunakan teknik gosokan. Dia menggosok menggunakan tisu sehingga crayon tu pudar, dan yang di tengah ni objek dia iaitu tiang lampu dan pokok pine menggunakan pensel 2B. Jadi dia pun menggabung, murid ini menggabungkan teknik renjisan menggunakan berus gigi. Ya, jadi ini adalah gabungan teknik yang medium dia adalah crayon. Okey, teknik kedua adalah teknik catan. Catan dia punya keyword dia adalah menggunakan warna air. Okey, warna air yang terbaik adalah mancur lah. Yang kotak biru tu Jadi, teknik catan ini adalah satu teknik yang melibatkan proses menyapu warna atau cat ke atas satu permukaan dengan menggunakan berus. Jadi ini adalah hasil kerja murid tahun lepas. Kita tunjuk yang real Ini bukan ambil dekat internet tau. Ini adalah hasil betul. Jadi inilah hasilnya yang sebenar. Yang dalam gambar yang kamu lihat ni, inilah hasilnya. Jadi murid ini menggunakan warna air untuk membuat background dan batang pokok. Mana batang pokok? Ni batang pokok. Dan untuk daun, dia menggunakan putik kapas saja, gabungan putik kapas, dan dia capkan untuk menghasilkan daun-daun pokok sakura. So, selain daripada yang kamu lihat, ada lagi satu contoh. Okey, ini bunga dandelion. Jadi, hasil dia yang di belakang background menggunakan warna air. Dan bunga dandelion ini dihasilkan dengan teknik yang sama daripada lukisan yang pertama tadi, iaitu teknik capan menggunakan putik kapas kulit telinga kamu tu lah. Jadi, semua benda yang berada di keliling kita, kita boleh guna untuk menghasilkan karya seni. Yang penting, kita kena kreatif. Okey, yang seterusnya adalah teknik collage. Apa maksud collage itu? Collage itu adalah kamu memotong, kamu siat ataupun kamu gunting kertas warna, kemudian kamu gam dan tampal di atas satu bahan. Kalau kamu buat buah apple tu, jadi kamu punya warna, kertas warna tu kena bersesuaian lah. Kalau buah apple tu warna merah, warna hijau. Jadi disusun secara bertindih. Kalau kamu tengok hasil kerja ini, dia disusun secara bertindih. Jadi dia menggunakan warna sebenar buah-buahan. Contoh macam ini, dia menghasilkan buah apple warna merah, oranye, ini warna pisang, dan belakang ini adalah tembikai yang telah dipotong. Jadi ini adalah bakul buah-buahannya. Jadi dia berbeza dengan mozaik. Kalau mozaik dia sama besar, dia punya kertas warna ni sama besar dan disusun tidak bertindih macam mozaik dekat rumah kamu. Jadi ada ruang-ruang di antara satu-satu kertas warna itu. Okey, seterusnya teknik montaj. Ini contoh poster yang telah dihasilkan. Jadi montaj tu apa? Montaj tu adalah teknik menampal dan melekatkan gambar-gambar untuk menimbulkan mesej. So, mesej apa yang kita nak sampaikan? Mesej alam sekitar ke, kecintaan ke, kekecewaan ke. Jadi, di dalam hasil karya kamu kena lekatkan gambar yang bersesuaian lah. Contoh,
Di sini adalah poster Sayangi Bumi. Tengok kakak kamu telah menggunakan gambar bumi. Di sini ada gambar pokok, bunga, haiwan-haiwan yang berkaitan dengan bumi. Jadi, sumbernya mana kamu boleh dapat? Kamu boleh dapat daripada foto, daripada majalah dan surat khabar. Okey, ini adalah hasil yang sebenar. Sama macam yang teacher tunjuk dalam slide, inilah hasil yang sebenar lah. Jadi kamu dapat rasa dia punya gambar ni timbul sebab dia adalah teknik gunting dan tampal. Yang belakang ni kita buat guna warna air, catan. Tapi yang ini kita tampal itulah yang menyebabkan dia menjadi montaj. Satu lagi contoh adalah yang ini. Berbeza dengan contoh tadi. Tajuk sama, Sayangi Bumi. Jadi di dalam lukisan ini ada, dia cari gambar seorang budak iaitu kamulah generasi zaman sekarang yang bertanggungjawab untuk menyayangi bumi ini. So ada dia cari gambar recycle. Recycle adalah salah satu cara untuk kita menjaga bumi kita supaya tidak berlaku pembaziran sumber. Dan teknik yang terakhir adalah teknik gosokan. Teknik gosokan ni kamu belajar dari darjah 1. Kamu menggunakan duit shilling, dinding yang menggerutu, kulit kayu dan kamu melorik di atas objek-objek yang mempunyai imej timbul untuk menghasilkan satu karya. Jadi, teknik gosokan adalah satu proses menggosok dan merekodkan corak daripada permukaan yang berjalin. So, kita biasanya menggunakan duit shilling. Yang ni kamu dah buat masa darjah 1. Kamu jumpa baku rotan yang dia punya tekstur dia timbul, jadi boleh guna kulit kayu dan juga tapak kasut. Jadi ini adalah satu lukisan dihasilkan melalui teknik gosokan. Semua ini adalah teknik gosokan. Yang di belakang ini dinding yang menggerutu. Yang dekat ini, dekat dia punya telaga ni adalah bakul. Okey, selesai saja penerangan yang teacher berikan kepada kamu. Sebenarnya ia lebih kepada refresh balik sebab semua ni kamu dah belajar sebelum ni. Jadi untuk darjah 6 pun tajuk yang sama, cuma kita lebih advance lagi. Selepas ini apa yang perlu kamu buat sebagai tugasan? Jadi dia ada 2 tugasan. Satu tugasan kamu dapati daripada slide video ini dan satu lagi tugasan teacher akan bagi dalam bentuk PowerPoint. Jadi, kamu kena buat dua-dua. Tugasan di dalam video ini adalah lebih kepada nota. Jadi, arahan dia adalah salin nota daripada slide 2 sampai slide 9. Ini 8, 9 dalam sebuah buku garis 1 yang baru. Jadi, di awal permulaan, teacher minta kamu sediakan buku ini. Jadi ini adalah buku nota PSB kamu. Jadi kamu salin di dalam buku ini, tuliskan hari ini, tarikh pada hari ini dan kemudian arahan kedua untuk slide nombor 2 dan nombor 3 iaitu peta pokok dan peta buih. Jadi untuk slide 2 satu muka surat teacher nak satu. Yang ini. Ini kamu letak peta pokok kamu dan untuk slide nombor 3 peta buih. Ya. Teknik menggambar dan peta pokok tu yang banyak tu lah. Jadi untuk slide 4 hingga 9 iaitu teknik-teknik di dalam menggambar tu kamu boleh tulis je. Tulis je contoh nombor 1 teknik catan.
tulis. Lepas tu nombor 2, teknik gosokan, tulis. Tak payah satu muka surat, satu muka surat, satu slide. Ya. Jadi, yang penting pastikan kerja kamu kemas. Tulisan kena cantik. Tulisan ni memang pantang betul kalau tulisan tu buruk. Jadi, bila nak hantar bila buka sekolah nanti. Jadi, ini adalah tugasan pertama. Tugasan kedua adalah slide yang kedua nanti. Itu adalah activity hands-on. Kamu kena buat sendiri. Ini cuma nota. Yang kedua tu nanti adalah tugasan hands-on. Kamu kena buat. Okey. So, di sini saja. Ini adalah slide yang terakhir. Jadi, teacher harap kamu faham dan kamu buat tugasan yang telah diberikan. Tak nak bertangguh sebab bertangguh nanti adalah pencuri masa. So, bye. Kita jumpa lagi minggu hadapan.